Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Hari ini aku nak sembang tentang cara-cara kita nak buat penjagaan reel selepas kita pergi memancing lah. Okey. Selalu bila kita memancing akan ada beberapa kejadian, mungkin kadang-kadang terendam air garam ke ataupun termasuk ayak ke apa kan. Okey. Selalu kita dah sembang sangat pasal cara-cara servis reel dan juga review pada mesin. Jadi kali ni sebab ada yang dah bertanya macam mana cara kita nak basuh dia apa semua. Okey. Ini adalah bagaimana cara untuk aku menjaga reel. Dan aku pun juga belajar daripada tempat-tempat yang lain juga. Contoh macam channel YouTube ni, ada je kalau apa search untuk macam mana nak jaga reel apa semua, itu hampir sama, semua hampir sama. Okay, sebab dia mechanical konsep ni sama semuanya. Jadi cara maintenance pun samalah, macam motor, kereta sama je cara maintenance dia. Okey, yang pertama kita tengok BC dulu. Okey, ini adalah BC. Yang ni model Daiwa Tatula SV TWH 2020 punya model. Okey, untuk model ni cara kita nak bilas lah. Selepas mancing biasanya kita kena bilas balik, terutamanya pancingan dalam kategori air masin. Okey, untuk BC ni, first thing apabila kita nak basuh reel, kita kena ketatkan dulu dia punya drag. Okey, ketatkan dia punya drag. Ketat, agak-agak ketat, jangan terlampau ketat sangat. Ketat sahaja. Okey, ketat, agak-agak dah tak boleh pi dah tu, jangan force dia, sudah. Okey. Untuk reel yang macam SVTW ni, dia adalah free adjuster. Jadi kita tak perlu untuk ketatkan spur tension knob. Okey, tapi contoh kalau macam aku beri satu contoh lagi. Okey, yang ini adalah Abu Ghasia Rozani. Okey, kalau kita nak maintenance dia, kita nak penjagaan kita selepas mancing lah, kita ketatkan drag dia. Okey, agak ketat. Okey, dan kita perlu ketatkan spur tension knob dia. Ketatkan, jangan terlampau ketat juga. Sama dia konsep ketat tu, just ketatkan saja, bukan terlampau ketat sampai tak boleh ni kan. Okey, kita tak mau ada movement macam ni. Okey, dan kemudian kita bilas dengan air. Lagi aku tunjukkan macam mana cara kita nak bilas dengan air. Okey, bilas air dalam keadaan reel mesti mendatar macam ni. Jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni. Just bilas dalam keadaan mendatar dan kita lap. Saja aku tunjuk demo macam mana aku nak basuh semua. Okey, sama juga macam reel ni. Reel yang tak perlu spur tension knob, itu tak perlu ketatkan dia. Yang ni macam model ni kita tak payah ketatkan dia. Itu kita just basuh je lah. Ya, bila kita ketatkan ni, kita untuk prevent lah daripada spur ni bergerak macam ni dan masuk ke dalam bahagian yang kita tak nak lah kan. Okey, kadang-kadang ada orang tanya, bos, bukan dah ada o-ring ke dalam ni? Ya, betul, memang dah ada o-ring dalam ni. Ada setengah model yang memang dia dah letak o-ring sebagai rubber seal lah rubber seal. Okey, macam contoh Abu Ghasia Rozani ni, dia ada rubber seal dalam dia. Perlu ke kita ketatkan juga? Ketatkan sajalah. Ketatkan sajalah. Ini nampak kat sini kan, dia ada rubber seal dekat bahagian kita punya spur tension knob ni. Sebenarnya memang fungsi dia memang untuk mengelakkan air masin ataupun air lah untuk masuk dalam bahagian ni, rubber seal ni. Tapi kadang-kadang kita tak tahu masa kita tutup macam ni sama ada dia perfectly cover ataupun tidak. Jadi apabila kita ketatkan dia tu, sedikit membantulah untuk mengelakkan air daripada masuk ke dalam reel. Okey, tadi BC reel. Sekarang ni adalah panggil spinning reel. Ini adalah model Shimano Stradic FL. Okey, Stradic FL. Okey, cara untuk kita nak basuh reel ni, cuci dia selepas mancing, sama juga. Konsep drag ni, kita kena ketatkan dia punya drag. Ketatkan
sehingga ketat, tapi bukan betul-betul ketat. Tu tips lah. Jangan ketat sangat nanti akan merosakkan lagi dia punya thread. Okey, ketatkan, agak-agak ketat lah Okey, ketat Okey, agak ketat. Dan kemudian bilas reel. Tadi untuk BC kita kena bilas reel dalam keadaan reel mendatar macam ni kan. Okey, untuk spinning reel, bilas reel dalam keadaan reel menegak macam ni. Okey, menegak, buka air, kita basuh semua, gosok-gosok lah dengan tangan apa semua. Cuci pada bahagian yang selalunya bersegi macam ni kan. Macam ni. Kalau kat sini lagi banyak lah kan, bahagian-bahagian ni. Kalau kita boleh cuci, kita boleh ni, kita kena bahagian kita boleh sampai lah kita cuci dia elok dengan air. Lepas tu baru kita lapkan dia. Okey, aku akan demokan dua-dua sekali, BC dan juga spinning. Okey, ni adalah BC kita tadi. Okey, macam tadi aku cakap tadi, kita kena ketatkan drag dan spur tension knob. Okey, lepas tu cara kita nak basuhnya, kita tahan tangan macam tu dan kita bilaskan. Okay, dan kita gosok dia pun dalam keadaan reel mendatar. Kita gosok pada bahagian bawah dia. Kita puas semua. Kita gosoklah selesai tu. Okey. Dalam keadaan yang macam ni juga, tak payah kita nak terbalik-terbalikkan dia apa. Okey. Okey, just kita biarkan dulu. Okey, kali ni untuk spinning reel. Okey, untuk spinning reel, okey, macam tadi ketatkan drag dan juga make sure semua bahagian untuk handle ni ketat dan juga sebelah sini. Okey, ketat dan kita basuh dalam keadaan menegak macam ni. Menegak, lepas tu kita gosok bahagian-bahagian yang kita boleh sampai dengan tangan. Yang tak sampai nanti kita akan cuci dengan kain ataupun dengan cotton bud ke apa ke boleh sampai. Okey, basuh. Okey, selesai dah untuk cara-cara kita untuk kita basuh reel. Itu senang saja. Okey, sambung balik. Okey, ini adalah reel yang kita dah basuh dia. Dan aku gunakan towel lah lap pada bahagian ni. Kalau boleh cari towel yang mempunyai daya serapan yang bagus lah. Biasanya kapas, kain yang daripada kapas yang pure lah Okey, just lap sahaja sehingga bahagian-bahagian yang kita perlu lap, yang kita boleh capai lah selagi kita boleh capai. Kalau tak boleh, macam contoh macam tempat-tempat yang sempit-sempit tu, boleh gunakan cotton bud. Untuk bahagian-bahagian mungkin kat dalam macam ni, boleh gunakan cotton bud. Macam cotton bud ni daya serapan dia taklah tinggi sangat, tapi just sekadar boleh gosok-gosok sikit dia punya air garam tu. So kita boleh lah mengurangkan sikit. Kalau nak betul-betul cuci, memang kita kena dismantle lah, kena buka, kita kena diassembly balik menetang ni mesin ni betul ni. Okey, just lap dia. Dan untuk yang model ni kena buka dia punya cover dah. Ni satu yang agak sekejap. Betul. Okey, untuk dari Tatula ni, model Tatula, kena buka dia punya cover side plate dia. Susah sikit. Okey, buka. Okey, kita buka dan kita tengok kat dalam dia pun. Tengok dia memang akan masuk air agak sikit. Tu jangan risaulah. Sebab sistem BC ni, dia punya sistem seal dia memang tidaklah sebaik seperti spinning. Dia macam mana pun dia mudah untuk masuk air. Jadi kita lap aja. Okey. Kita tengok dalam ni pun dia akan ada air. Sebab tu aku pesan jangan kita terbalikkan macam ni ataupun terbalikkan macam ni semasa kita basuh dia.
dalam keadaan mendatar macam ni pun dia dah akan ada ayak yang masuk kat dalam ni. Tambah lagi kalau kita menghala ke sebelah sini ataupun sebelah sini, dia akan ada. Okey, kadang ada yang tanya, perlukah kita tarik tali dia keluar dulu sebelum kita basuh? Itu terpulang. Sebenarnya memang lagi bagus kalau kita tarik tali dia keluar dulu. Okey, kita lap. Bila kita buka spool tu baru kita boleh akses lebih sikit ke dalam ni. Kalau kita mendatar macam ni, okey, bearing yang untuk support kita punya spool ni kat bawah ni, ada yang ada dekat pinning gear tu, itu bakal menjadi mangsa lah untuk masuk ayak kan. Jadi just cuci, okey, macam ni dah ni. Tapi okey ya, untuk yang non floating spool ni, ni adalah bukan non floating spool, jangan karau laju-laju lah, sebab dia akan merosakkan kita punya pinning gear. Sebab kalau kita karau ni, kita akan dengar bunyi gear kerak-kerak gitu. Dengar tak? Dia bunyi gear. Sebenarnya dia engagement gear dengan pinning gear dengan main gear tu dia ada gap sikit kan. Dia ada gap, dia tak cantik. Jadi bila kita karau tu, dia pelanggaran di antara gigi gear tu membuatkan dia lebih cepat on off, lebih cepat terhakis. Jadi tidak disarankan lah untuk semasa tak ada spool, hampa karau laju-laju ke apa semua. Kalau setakat untuk servis cuci itu, okey lah. Okay. Macam aku ni, aku tak keluarkan spool dia. Okay. Dan selalunya aku akan letakkan masking tape lah, untuk aku punya reel. Kalau aku nak servis pun sama, aku suka gunakan masking tape. Macam ni dia akan ada movement tau dekat sini. Untuk tahu diameter tular, dia ada satu movement pada kita punya braking. Okey, lepas kita dah lap, okey, kita kena applykan minyak. Okey, minyak ada macam-macam jenis minyak ada jual kat pasaran sekarang. Okey, minyak yang kita boleh guna untuk bukan bearing, minyak yang agak sedikit pekat lah, boleh kita gunakan. Kalau yang cayak pun boleh, yang macam ni kan, macam ni dia cayak, ni memang untuk bearing. Bukan kita tak boleh guna tempat lain, boleh, tapi cuma dia cepat hilang. Jadi bahagian-bahagian yang perlu kita titiskan kita punya grease adalah pada bahagian handle, minyak bukan ni, bahagian handle. Sitik je, tak perlu banyak. Okey, pusing-pusing sikit. Okey, dan pada bahagian okey, untuk macam model ni, dia tak ada lubang untuk worm gear dia. Okay, contoh, aku bagi contoh satu reel tadi, Abu Qasir Rozani. Okay, itu dia akan ada satu lubang, so kita boleh titik dalam dia, setitik. Okay. Kau sikit okay, yang buat saki baki tu kita ya. Kalau lagi bagus buka je lah sebab ni bukannya susah sangat nak buka pun, just buka. Tapi make sure dia apabila dia punya cap dia tu menggunakan daripada plastik, jadi perlu berhati-hati lah semasa buka dan semasa pasang, untuk mengelakkan daripada dia pecah. Kalau kita main mesin ni lama-lama, dia sebenarnya memberi kesan juga, terutama pada bahagian plastik. Dia akan jadi mudah rapuh kan. Plastik pun dia mereput juga, tapi cuma dalam jangka masa yang lambat. Okey, dah siap kat situ. Okey, untuk bearing, kita titiskan bearing minyak kat sini. Okay, bearing yang dekat dalam ni adalah bearing yang tidak memerlukan speed lah untuk bearing, sebab dia bukan spool bearing. Kalau spool bearing dia memerlukan speed, jadi penggunaan minyak yang sesuai lah untuk kita punya reel. Okey, lagi satu pada bahagian yang kat shaft ni, nampak okey, dia akan ada movement kat situ. Sebab ni sistem braking Daiwa Tatula, dia ada pergerakan mekanikal. Kita letakkan setitik minyak.
Alright, masuk minyak main sikit. Okey. Lepas tu kat shaft ni tak perlu banyak janganlah banyak sangat, nanti kalau lencur nanti lagi akan memberi kesan juga. Okey, yang juga sini ni adalah speed bearing. Perlukan speed pada bahagian bearing ni, jadi jangan gunakan minyak yang terlampau berat. Dia perlukan minyak yang ringan saja. Okey, letak gas titik pun dah cukup. Masukkan balik kunci. Okey, siap dah kita punya minor ni. Okey, untuk bahagian worm gear, untuk bahagian worm gear ni aku tak saran lah untuk gunakan minyak pada dia, pasal dia adalah geseran metal dengan metal, yang mana dia menggunakan macam dari Watatula ni, dia menggunakan worm gear tu daripada bahagian aluminium. Jadi daripada bahagian aluminium ni ada, dan juga pole juga adalah daripada metal. Jadi pergerakan metal dengan metal ni aku sarankan menggunakan grease lah. Okey, tu siap. Lepas kita dah habis grease apa semua balik, jangan lupa untuk kita loosekan balik kita punya drag. Okey, sebenarnya tips penjagaan selepas ni, selepas kita dah servis apa semua, kita tidak boleh meninggalkan reel kita dalam keadaan drag on. Okey, sebab apa? Okey, sebab dalam drag kita memang akan ada satu mekanisme. Okey, spring washer ni. Okey, spring washer. Okey, dia akan ada satu spring washer. Spring washer ni dia nampak macam flat washer, tapi dia melengkung sedikit. Okey, ini salah satu contoh spring washer yang ada efek pada dia. Okay, kalau kita tengok yang bentuk C tu, kalau kita buka pada bahagian ni, kita akan nampak dia punya spring washer tu. Okey, spring washer ni apabila kita apply drag pada dia, okey, dia dalam keadaan yang macam ni tau. Apabila kita apply drag pada dia, kita akan press dia. Kita akan press dia sampai dia rapat macam ni. Okey, jadi apabila lepas kita mancing, kita tinggalkan BC kita dalam keadaan macam ni, dan keanjalan dia akan berkurangan. Dia akan anjalan besi tu memang akan berkurangan. Sama macam spring juga. Spring pun lama-lama pun dia akan ada sedikit efek. Macam ni lah dia punya ni. Dia punya spring washer ni. Sebab tu lah kadang-kadang ada yang hantar reel kat saya, "Abang, drag saya kunci ketat habis lah, tapi cayak abang." Itu masalah dia. Okey, kadang-kadang bukan sebab drag tu dia kata tapi tak pernah strike ikan kasar pun. Memang tak pernah strike ikan kasar, tapi masalah dia adalah selepas kita guna BC, kita drag dia sentiasa on. Jadi bila dah sentiasa on, dia punya spring dia tu tak berapa nak anjal dah. Sebab spring tu juga membantu untuk kita punya drag dia supaya lebih maintain tau. Kalau kita tinggalkan dalam keadaan selalu press macam ni, nanti bila kita nak apply can drag pada dia, so dia tak press dah kita punya drag plate. Jadi sebab itulah berlaku drag cayak pada kita punya BC. Ni tips aku bagi. Yang ni adalah satu perkara yang penting lah, sebab drag ni memainkan peranan lah untuk terutamanya orang yang minat memancing ikan-ikan yang mempunyai daya fighter yang bagus, macam Toman ke, macam GT ke kan. Jadi memang penjagaan drag tu penting lah. Kalau setakat main ikan tengas tu tak apalah kan, kalau loose drag pun. Tapi sayang lah sebab kita kena buat penggantian pada kita punya spring washer pada bahagian drag. Okey, sudah untuk BC. Kita sambung untuk spinning. Okey, tadi kita spinning, kita dah cuci, kita dah basuh. So lap lah. Lap dia satu-satu pada bahagian yang memang kita boleh sampai. Kalau tak boleh sampai, macam biasa aku kata tadi, gunakan cotton bud ataupun gunalah apa-apa yang boleh
sapu lah, tapi kalau boleh cari kain yang daya serapan tinggi dan juga lembut. Jangan pakai kain yang entah macam dawai tu kan. Aku pun tak tahu lah apa nama kain tu. Kalau cuci tu dia akan uh, calak pada permukaan kita punya reel. Okey. Sebab reel ni dia akan ada, dia memang dia cat pada bahagian ni. Dia akan ada coating ya. Coating untuk protect cat tu. Jadi kalau kita pakai kain yang agak kasar, dia akan makan lah dia punya coating tu kan. Macam kereta juga. Kereta kita bubuh undercoat, lepas undercoat bubuh cat, lepas cat kita bubuh clear kat atas dia. Jadi bila kita clear tu dah rosak, so cat tu pun nanti akan rosak juga. Sama juga konsep kita punya mesin ni. Mechanical konsep semua sama je. Okey, buka dan cuci. Okey, sebab tu tadi aku tak bagi kita basuh dalam keadaan melintang supaya okey untuk macam Stradi FL ni okey lah, dia ada sistem seal kat sini kan. Kalau boleh lah kurang lah sikit masuk ayak tu. Bukan kata tak boleh masuk kurang. Mungkin sistem seal dia kalau kata tengah bagus, so dia tak akan masuk ayak lah. Jadi kalau kata dia dah mula ada wear and tear, kita tak tahu. Kalau kita tengok bergantung pada macam mana kita jaga diri kita. Kalau ada wear and tear, kita tak tahu. Mungkin dia dah rosak, ada leak dekat pada bahagian rubber seal dia, memang akan masuk ayak. Okay, sebab tu kita basuh dalam keadaan menegak. So, lepas tu kita buka dan kita cuci balik. Tu dia juga untuk mengelakkan daripada ayak masuk. Kalau kita basuh macam ni, ayak akan masuk, berkemungkinan akan masuk. Dia sebenarnya pun kat sini pun ada seal juga. Dia akan seal dengan kita punya plastik washer kat sini. Plastik washer kat sini pun akan tutup juga pada bahagian kita punya track. Tapi macam aku kata tadi, berkemungkinan kita tak tahu kan. Okay, so just cuci, buka ni. Yang ni walaupun dia ada rubber, kita dah ketatkan dia, nampak still akan ada ayak. Sebab tu kalau boleh buka, cuci. Lagi bagus lagi kalau drag ni apa buka terus semua satu semua dia kat dalam ni. Sebab untuk spinning drag dia tak susah untuk hampa buka. Just cabut dia punya clip tu saja dan hampa boleh cabut satu-satu dia punya drag. Tapi make sure hampa kena ada ni lah, kena ada drag punya grease lah kalau nak cuci kat dalam tu. Jangan buka dalam drag grease, kita tak boleh apply sesuka hati macam kita drag grease kalau kita nak pakai yang macam ni ke, tak boleh. Macam ni ke, memang tak boleh. Dia memang akan ada dia punya orang panggil grease yang sesuai. Macam ni dia memang untuk drag washer saja. Untuk drag washer, pasal untuk drag washer ni dia tak boleh terlampau lembut sangat dia punya grease dia tu. Dia lembut sangat, dia tak tangkap kita punya karbon dia ke, ataupun dia punya apa material untuk gasket dia lah. Dia tak apa tangkap, jadi akan merosakkan lah kita punya drag system. Okay, dah habis cuci. Tengok dalam ni ada masuk ayak ke tak masuk ayak. Sebab untuk macam model yang screw in ni, kebanyakannya ada o-ring. Jadi dia prevent jugalah untuk masuk ke dalam ni, dalam bearing ni. So okey, tak ada masalah, boleh. Yang sebelah ni kalau boleh buka, dia pun akan ada o-ring juga kat dalam ni. Biasanya memang akan ada o-ring lah untuk sistem seal yang bagus, terutamanya model yang ada SW. Okay, lepas kita dah buka semua, so kita gunakan minyak. Macam ni adalah minyak yang datang dengan Shimano. Kalau beli Shimano yang agak high end sikit, pertengahan ke atas, dia kadang dia akan bagi kita minyak lah untuk kita selenggara yang ringan-ringan sahaja. Jadi untuk bahagian ni kita titiskan setitik bearing kat situ, dan juga pada bahagian bearing sebelah sini juga titik satu. Sebab ini adalah bearing yang tak memerlukan speed. Untuk spinning dia tak ada speed, sebab dia tak ada pergerakan spool. Jadi boleh kita applykan agak, kalau minyak yang sedikit pekat pun tak ada masalah. Okey, lepas kita titikkan, kita tutup. Okey, tutup, make sure dia rapat. Okey, sebelah sini pun sama. Okey, dan bahagian seterusnya untuk kita minyakkan adalah pada bahagian dekat dia punya main shaft dia.
setitik je sudah cukup. Kita titikkan dekat mesha dia setitik. Okey. Dan juga pada bahagian line roller. Okey, line roller ada dua bahagian, kita kena letak sebelah sana, sebelah yang rapat sebelah rotor dengan rapat sebelah punya bell arm. Kita letakkan setitik kat situ dan setitik kat sini. Lepas tu biasanya aku akan menggunakan getah lah untuk gerakkan dia punya line roller. Okey, gerakkan. Okey, gerakkan dia macam tu lah, secukup rasa. Okey, dan juga pada bahagian ni kita kena applykan sedikit grease lah. Okey, dekat atas ni dia adalah untuk membantu kita punya putaran spool apabila drag, masa kita tengah strike lah, sebab dia akan dekat bahagian ni dia akan press pada bahagian bawah spool tu. Jadi kalau kata dia terlampau kering, dia tak berapa nak, orang panggil start up initial dia lah, start up untuk drag tu bekerja, dia akan agak sedikit ketat. Okey, kita apply tu dan kita dah siap untuk kita punya spinning reel pula. Okey, macam tadi aku kata tali nak bawa keluar tak? Kalau paling bagus keluarkan tali, cuci dalam spool tu. Tapi sebenarnya ayak garam ni dia taklah masuk sampai ke dalam sangat, bergantung pada jenis spool juga lah. Kalau shallow spool memang dia akan sampai ke dasar. Kalau kata macam ni, mungkin penggunaan kita hanya mungkin dalam separuh sahaja mainline. So dia punya garam tu mungkin akan melekat di sepanjang penggunaan tali tu, ataupun dalam sedikit sahaja, dia tak akan sampai ke dalam dasar. Tapi kalau paling bagus sekali kita buka balik tali, kita rendam tali kita lepas tu kita cuci balik dia punya permukaan spool tu, dia akan lebih tahan lah kita punya spool. Okey, aku rasa itu saja kot, sekian daripada aku yang bahagian untuk kita cara-cara penjagaan reel selepas memancing. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun ada suggestion yang mana yang lebih bagus ke, bolehlah ajukan dekat ruangan komen tu. Aku pun sepanjang aku menggunakan reel, aku pun jaga dengan baik lah. Sepanjang ni aku tak pernah ada masalah sangat lah tentang aku punya reel. Pada permulaan aku mula memancing dulu, memang ada jugalah reel aku yang rosak. Ada satu backcaster pun rosak dan aku punya spinning pun rosak. Itu masa aku tak pernah ambil kisah pasal memancing, pasal penjagaan selepas mancing, sebab aku banyak menggunakan untuk salt water. Jadi bila aku lepas mancing, aku just tinggalkan aku punya reel, aku tak basuh, dan apa yang akan jadi, dia mula nampak ada hakisan pada bahagian cat, lepas tu ada karat pada bahagian worm gear. Sebab untuk reel ni, backcaster adalah yang paling cepat lah, paling mudah dia dimasuki air berbanding dengan spinning reel. Sebab spinning reel dia punya mekanisme dia kat dalam ni, ayak selalunya dia akan sampai dekat bahagian depan ni saja. Selalunya sebab itulah kita akan cuma ada masalah pada bahagian one way bearing, tapi tidak pada bahagian dalam ni, dalam main body dia. Jadi penjagaan DC ni sebenarnya lebih lagi lah, perlu lebih kerap. Kita kena jaga dia, sebab dia punya bahagian ni macam worm gear memang dah confirm terdedah pada air masin. Setiap kali kalau kita karau tali lepas kita mancing, kita akan tengok akan ada titisan air garam. Sebab titisan air garam ni dia sangat susah untuk tersejat, dia akan ada kat situ je. Dan air garam ni merupakan satu ejen menghakis pada kita punya mesin kita ni. Dia memang, kalau fresh water tu fresh water pun dia sebenarnya ayak untuk fresh water tu kadangnya ikut tempat, kadang-kadangnya dia sangat berhabuk daripada segi tanah, daripada tumbuhan-tumbuhan, dia macam berhabuk. Sebenarnya ayak tawak pun, fresh water pun, dia pun memberi kesan juga.
Tapi dia tak menghakis, tapi mungkin dia akan masuk kat dalam bearing-bearing jadi kasar. Sebab tu lah, sebab dia punya ayak dia tu dia akan ada juga hablo-hablo daripada tanah, daripada pasir, daripada tumbuhan-tumbuhan ke apa, dia akan masuk. Sangat halus kalau kita tengok betul-betul kan. Cuba ambil satu cawan yang jernih, kita cedok air yang air fresh water dan kita tengok dalam dia, terutama yang land base kan, dekat tepi-tepi tu, biasanya memang akan ada hablu-hablu lah kan. Kita akan nampak lah habuk-habuk yang kita sendiri pun tak sangka benda-benda habuk-habuk tu akan menjejaskan kita punya reel. Jadi maintenance tu bagus untuk menjaga, make sure kita punya reel bekerja dengan baik. Okay, aku rasa sekian saja daripada aku. Selamat memancing. PKP pun dah habis, merentas negeri pun dah dibenarkan dah pada hari ini. Jadi semoga hampa semua strike, didoakan hampa semua sihat sejahtera lah, di samping meneruskan hobi-hobi memancing dalam seoptimum yang mungkin. Okay. Terima kasih lagi sekali, bukan lagi sekali, lagi 2 kali dah ni. Okay. Assalamualaikum.